Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siri majlis ilmu, dan kita harapkan Allah menambahkan ilmu bagi kita dan menambahkan kefahaman bagi kita dalam agama. Kerana siapa-siapa yang Allah Ta'ala berkehendak kebaikan kepadanya, yang Allah anugerahkan kepada dia adalah kefahaman agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala berkehendak kebaikan untuk dia, maka Allah jadikan dia faham akan agamanya. InsyaAllah dengan fahamnya kita terhadap agama kita menjadi sebab kepada kebahagiaan hidup kita, dunia dan juga akhirat. Banyak orang mencari kesihatan tubuh badan. Banyak orang yang risau tentang sakitnya dia pada tubuh badan. Tetapi kebahagiaan sebenar dalam hidup dan kebahagiaan yang berpanjangan sampai ke akhirat sana adalah bila kita berada dalam kesihatan rohani kita. Itu berkaitan dengan agama kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan juga hidayah untuk kita mencari sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup yang bersifat rohani kita. Bukan bererti Islam tidak menitik beratkan soal kesihatan tubuh badan. Ya, Islam menitik beratkan. Sehingga bila kita datang ke hospital, kita datang ke pusat-pusat rawatan, tujuan nak dapat kesihatan, itu salah satu daripada perkara yang dituntut dalam agama. Perkara yang dituntut dalam agama. Sehingga Nabi SAW suruh kita jaga kesihatan kita dan gunakan masa sihat kita sebelum datangnya masa sakit. Dan dalam agama ada amalan-amalan yang mana bila kita lakukan bertambah pada kita kesihatan. Seperti berpuasa dan amalan bersegera dalam buka puasa dan seumpamanya. Kalau kita kaji dari sudut kesihatan, akan ada perkara-perkara yang mendatangkan kesihatan tubuh badan. Tapi oleh kerana kita dalam majlis ilmu ini, kuliah zuhur, dan kita nak bincang masalah tentang kesihatan rohani yang membawa kepada kebahagiaan dunia akhir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kita akan guna sebagai satu silibus mungkin, tapi tidaklah terlalu berat, insya-Allah kita datang, kita bincangkan masalah-masalah ini, iaitulah menggunakan kitab Miftah Tadabburil Quran, mencari kebahagiaan jiwa atau merawat rohani kita melalui kaedah pendekatan Al-Quran. Sebagaimana nak merawat sihatnya tubuh badan, ada kaedah dan juga cara, ada remedi dan juga ubat, maka kaedah merawat jiwa ada juga. Rawatan yang paling mujarab terhadap jiwa ni ialah Al-Quranul Karim. Maka wasilah, jalan yang paling utama untuk kita memperbaiki dan diri kita dan menyucikan hati kita, al-wasilatul ula li islahin nafas wa tazkiyatil qalb, li islahin nafsi wa tazkiyatil qalbi
wal wiqayati minal mushkilat, dan menjaga kita daripada segala bentuk masalah dalam hidup ini. Tidak lain dan tidak bukan, ubat yang paling mujarab adalah ilmu. Belajar. Bila ilmu masuk ke dalam hati, dia merupakan rawatan untuk jiwa kita. Dan kita ni kalau tak ada ilmu yang masuk dalam tubuh kita, dalam hati kita, sebenarnya dia seperti ikan yang tak boleh hidup tanpa air. Ilmu tu bila masuk dalam jiwa kita, seolah-olah dia memberi makanan kepada rohani kita. Rohani kita jadi sihat, rohani kita jadi bahagia, jadi tenang. Dengan apa? Dengan ilmu. Dan sebaik-baik jalan untuk mendapatkan ilmu adalah al-qira'atu wal kitab. Kita membaca kitab-kitab dan juga orang yang menulis. Sama ada kita menjadi orang yang membaca ataupun orang yang menjadi menulis. Kerana itu kita mendapati Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah kepada hamba-Nya. Apabila Allah nak keluarkan hamba-hamba Dia dari kegelapan kepada cahaya, maka perkara yang Allah turunkan kepada manusia menjadi rawatan jiwa mereka adalah kitab Al-Quran. Di dalamnya terisi ilmu. Sebab tu Al-Quran ni kita kena tadabbur maknanya. Supaya apa? Ilmu tu kita ambil. Boleh tak kita baca Quran tanpa kita faham? Boleh, tak ada masalah. Siapa yang baca Quran tanpa memahami makna Quran, dapat pahala ke tak dapat pahala? InsyaAllah dapat pahala. Sebab Nabi SAW kata, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Nabi SAW kata, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, dia dapat satu pahala. Dan satu pahala tu digandakan pula jadi 10 kali ganda. Dan Nabi kata, aku tak kata alif lam mim satu huruf. Sebaliknya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Soalan dia, ada tak orang faham makna alif lam mim? Jawapan dia tak ada. Kalau kita merujuk kepada tafsir, bila kata alif lam mim, dia panggil hurufil muqatta'ah, huruf-huruf yang menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala tanpa difahami maknanya. Tapi baca boleh pahala? Boleh pahala. So kalau kita baca ayat lain pun boleh pahala? Dapat pahala. Cuma untuk jadikan dia rawatan kepada jiwa kita, kita mesti ambil ilmu dari Al-Quran. Apa yang Quran nak bagi tahu kepada kita? Di dalam Quran ada cerita tentang tauhid, ada bab fiqh, ada bab muamalah, ada bab akhlak, ada bab ta'amul, muamalah ma'an nas, jual beli, nikah kahwin, jiran tetangga, macam-macam. Ilmu Quran tu terlalu banyak. Sebab tu siapa yang nak membahagiakan dirinya, ambillah ilmu dari Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Quran sebagai sebab kepada kita keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kerana itulah juga ayat pertama turun dari Al-Quran adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka bagi sesiapa yang menghendaki kejayaan di dunia dan berkehendak menyucikan dirinya dan memberikan kebaikan kepada dirinya sendiri, tidak ada jalan yang lebih baik daripada mendampingi Al-Quran. Duduk saja-saja baca Quran, buka tafsir, tengok terjemahan. Kadang-kadang terjemahan ni, Allahu Akbar, kita tak sangka dalamnya tersembunyi ilmu yang besar. Pagi tadi pun saya share juga, saya baca satu tulisan berkaitan dengan kelebihan terjemahan tafsir Pimpinan Ar-Rahman, terbitan Jakim yang dulu. Sekarang ni dia keluar, yang dulu yang tulisan Jawi tu ditulis oleh Syekh Abdullah Basmih. Syekh Abdullah Basmih ni
Dan tafsir itu juga menjadi terjemahan yang diguna pakai dalam Quran Android. Kalau kita buka Quran Android, dia akan download terjemahan bahasa Melayu, dia guna pakai Quran terjemahan Syekh Abdullah Basmih yang dikeluarkan dalam bahasa Jawi. Tapi dia dah dirumikan lah. Menariknya, saya nak kongsi tuan-tuan, macam mana kita tengok ilmu, orang bahas ilmu. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, biasa kita dengar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada orang terjemah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang atau Pengasih. Tiba-tiba bila kita rujuk dalam terjemahan ni, dia tulis dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Apa beza? Beza dia, bila dia terjemah kalimah Ar-Rahman, dia guna nama pemurah, kata nama. Bila dia terjemah Ar-Rahim, dia guna yang amat mengasihani. Apa beza pemurah dengan mengasihani? Dari sudut tata bahasa, kita tahu pemurah adalah kata nama. Dalam bahasa Arab kita panggil ismu fa'il, kata nama yang merujuk kepada seseorang. Dia fulan Maha Pemurah ataupun fulan pemurah. Allah Maha Pemurah, merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Mengasihani adalah kata perbuatan. Pengasih baru kata nama. Mengasihani kata perbuatan. Kenapa Syekh Abdullah Basmih membezakan pemurah dengan yang amat mengasihani? Bila kita rujuk tafsir, rupa-rupanya ada tafsiran yang menunjukkan perkara tersebut. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, dua-dua ni asal daripada perkataan rahmat. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, dua nama Allah yang berbeza tetapi kembali kepada maksud yang sama. Asalnya perkataan rahmat, rahmat kasih sayang. Tapi bila kita sebut secara umum, kasih sayang tu macam bercantum. Bila kita pisahkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kita nak terjemah macam mana? Maka sebahagian ulama tafsir, pandangan yang paling popular ialah Rahman ni adalah rahmat Allah yang umum, yang meluasi sekalian makhluknya, sama ada yang beriman ataupun yang tidak beriman, sama ada manusia ataupun haiwan. The all merciful, kata dia. Tetapi Rahim pula dia merujuk kepada kasih sayang yang bersifat khusus, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman di hari akhirat. Maka terjemahan dalam bahasa Inggeris ada yang menterjemah dengan the most merciful. Dia yang paling, atau the entirely merciful. Lupa dah sebut tu. Sahih International. Bila kita faham maksud, rupa-rupanya terjemahan ni nak bagi tahu kepada kita, Allah ni Maha Pemurah, Ar-Rahman, dan sifatnya mengasihani sekalian makhluknya. Jadi bila kita baca terjemahan, kita tahu Allah ni sifatnya Maha Pemurah pada dirinya, dan pada perbuatannya Allah, dia mengasihi sekalian makhluknya. Tak kiralah orang tu yang beriman ke atau yang tidak beriman. Di dunia Allah bagi semua sekali, tapi di hari akhirat kelak hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita baca begini, kita rasa, ya Allah, kita nak jadi di kalangan orang yang beriman. Kita nak senantiasa puji Allah yang Maha Agung. Puji Allah. Pasal apa? Sebab ilmu berkaitan dengan nama-nama Allah ada dalam Quran.
Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang yang nak berjaya dalam hidup, nak bahagia dalam hidup, nak menghidupkan hatinya, maka dia kena mendatangi Al-Quran. Bahkan bukan sekadar bacaan biasa-biasa. Kalau boleh kita jadikan bacaan kita terhadap Al-Quran adalah bacaan yang mendidik jiwa kita. Berarti bila kita baca Quran, ada waktu kita tengok terjemahan. Mungkin kita buat rotation, satu hari satu round ni kita baca dulu sampai habis khatam. Kemudian kita sekali lagi pula kita baca satu page, kita tengok terjemahan dia. Kita baca page yang kedua, kita tengok terjemahan dia. Dia panggil bacaan yang memberikan kesan kepada jiwa. Atau kita boleh nak baca satu ayat terjemah, satu ayat terjemah, satu ayat terjemah, boleh juga. Tapi biar kita ada waktu kita untuk memahami Al-Quran. Sebab ini adalah kunci kebahagiaan kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Quran, dia akan bermasalah hidupnya. Kerana antara sebab kegagalan hidup adalah seorang itu melupakan Allah dan melupakan kalam Allah. Tuan-tuan, ada satu ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, okey, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut tentang manusia, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Allah Ta'ala sebut, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Apabila manusia ditimpa kemudaratan, okey, ditimpa kemudaratan, dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala sebut, apa maksud dia? Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya. Allah bagi tahu manusia ni bila dia ditimpa, disentuh oleh sesuatu yang bahaya, dia bersegera berdoa kepada Tuhan. Manusia sifat dia macam tu. Tak sanafi, saya tak macam tu. Jangan kata saya. Bila Allah kata manusia, gitulah sifat kita. Kebanyakan manusia dia ingat kepada Allah bila dia ditimpa kesusahan. Sebab tu kadang-kadang bila Allah bagi kita sakit, bila Allah bagi musibah kepada kita, bila Allah bagi masalah kepada kita, sebenarnya dia adalah salah satu daripada sebab untuk Allah jadikan kita kembali kepada Dia. Untuk kita jadi kembali kepada Dia. Jangan tengok masalah kita sempit. Masalah tu bila kita sakit kita bagi masuk. Kehilangan sesuatu. Kadang-kadang masalah tu berlaku dalam macam-macam aspek dalam hidup kita. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah diri kita sendiri, masalah kesihatan, masalah macam-macam. Sebenarnya bila Allah buat masalah tu, Allah rezekikan masalah tu kepada kita. Kita guna nama rezeki kan, kerana Allah nak jadikan kita ni kembali kepada Dia. Cumanya yang menjadi masalah bertimpa kepada manusia, bila dia timpa masalah yang pertama, dia lupa kepada Allah, maka jadilah masalah atas masalah.
Sebenarnya kalau Allah bagi masalah yang pertama tu bukan masalah lagi. Selama dia kenal Allah, bila dia kembali kepada Allah, masalah pertama tak akan jadi masalah. Sebab apa? Dia akan jadi sebab kasih sayang Allah. Boleh jadi sebab kesabaran dia, Allah bagi pahala, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kan ada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala di atas musibah aku, dan gantilah, kalau benda tu hilang, gantilah bagiku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Nabi ajar kepada kita begitu. Sebab tu saya ulang sekali lagi, kadang-kadang musibah yang Allah nak bagi ni tujuan dia kebaikan untuk kita. Kerana apa? Kebanyakan manusia bila tak ditimpa musibah, dia lupa kepada Allah. Bila dia timpa musibah, barulah dia ingat kepada Allah. Dan perkara ni Allah sebut dalam Quran. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat nombor 8, ayat ke-8. Allah Ta'ala sebut apa? Sekali lagi kita baca ayat dia. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Hujung ayat ni dahsyat, tuan-tuan. Allah kata, dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, maka dia bersegera berdoa kepada Tuhannya, muniban ilaih, dalam keadaan ingin rujuk kembali, bertaubat kepada Allah. Bila ditimpa kesusahan di tengah lautan, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, bila ditimpa susah tengah laut, tak boleh minta tolong siapa-siapa, barulah kita minta tolong dengan Allah. Saya ingat waktu satu hari anak saya admit dekat HKL. HKL pula. Admit dekat HKL lah, betul lah, HKL. Admit dekat HKL, dekat dengan pediatric pigs. Kebetulan masa tu kita punya dia punya usus tu ada masalah, dia tak boleh buang air besar. Seminggu jugalah tak boleh buang air besar, budak kecil. Menangis dia, sakit perut. Sakit. Bila kita rujuk pada Hospital Ampang, masa tu daripada Hospital Ampang transfer ke HKL. Buat scan semua, dapat tahu usus dia tersumbat. So dia sumbat sebab ada bengkak, buah pinggang dia pun bengkak, lepas susu dia sumbat. Malam tu, satu hari pertama masuk, sakit dia juga, tapi boleh tahan lagi. Doktor bagi, sebelum nak buat operation tu, dia bagilah ubat painkiller tahan sakit. Tak boleh makan, minum sikit-sikit je. Sampai satu malam tu, duduk 3 hari dia buat dalam wad tu, dia dah memang tak boleh tahan. Makan ubat Panadol sirap pun dah tak jalan. Panggil nurse pun lagi, dia kata kita tak boleh nak buat apa, kita kena tunggu doktor juga. Doktor pun kalau setakat bagi painkiller boleh lah, tapi kalau nak kena inject ubat bius tu, kena tunggu pakar bius esok pagi. Lepas tu kalau nak operation pun apa-apa kena tunggu besok pagi. Jadi malam tu bila kita duduk dalam hospital, panggil nurse kata setakat tu je usaha dia boleh. Nak panggil doktor pakar, anak kita tidaklah kes terlalu emergency, nak sehingga dia nak panggil, nak masuk tu. Dia kata tahanlah sampai besok. Saya pun malam tu Allahuakbar, tak tahulah nak minta tolong dengan orang habis. Last kali minta tolong dengan Allah je. Minta tolong macam mana? Duk teringat, untuk rawat ruqyah ni kita baca Fatihah. Lepas tu saya malam tu baca Fatihah, ulang sampai anak saya tidur, saya pun tertidur.
Besok tu, besok atau dia jadual dia nak buat CT scan dan sebagainya, nak buat operation tu. Besok tu tiba-tiba kan dia kena sukat kencing dia, tiap-tiap hari dia kena sukat kencing dia kan. Nak tahu berapa banyak air masuk dalam tubuh dia. Biasa setiap hari berkencing sikit-sikit. Hari yang saya tu switch. Saya balik rumah, mak saya jaga anak saya. Lepas tu bila switch, saya balik rumah, salih-salih baju, mandi, datang balik. Mak kata pagi ni dia kencing banyak. Kencing lebih daripada setengah liter. Padahal belum dia memang kencing dia sikit 100 ml. Ni lebih daripada 500 dah. Saya bagus. Duduk sekejap, qadarallah, alhamdulillah lah, kita puji Allah di atas nikmatnya. Kalau pukul 8 lebih tu, dia sakit perut, dia kata dia sakit perut, dia pergi buang air. Kita dah tengah plan, doktor tu tengah plan untuk buat CT scan, nak buat operation. Alhamdulillah, pagi tu bila dia dah tak sakit perut, dah lompat-lompat, kita punya lah tak boleh nak, dia tak boleh nak makan, tak boleh nak bagi minum sebab memang usus dia sumbat. Tapi doktor bagi antibiotik dulu untuk apa tu, kecutkan dia punya buah pinggang. Mudah-mudahan lepas buah pinggang dia kecut, usus dia okey. Alhamdulillah. Tak perlu operation, pagi tu dia pun doktor kata kalau dah boleh buang air, boleh buang air, balik dia. Zuhur tu saya balik. Ada makcik sebelah tu, dia tahu malam tu anak saya tak boleh tidur pasal duduk menangis kuat. Dan dia tahu saya duduk baca Fatihah. Dia kata apa? Dia kata, tak apalah. Dia, ayah dia ustaz, dia kata pandai bomo. Saya kata, saya tak baca apa pun, saya baca Fatihah je. Tapi rahsia dia ialah, rahsia dia saya boleh tengok, di saat itu kita hilang pergantungan dengan manusia. Saya minta tolong nurse kata kita kena tunggu esok doktor. Nak tahu doktor malam tu tak ada siapa dah kita boleh minta tolong. Akhirnya pengharapan penuh kepada Allah. Itulah rahsia di mana Allah Ta'ala kadang-kadang dia bagi kepada kita musibah supaya pergantungan kita tu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cumanya kadang-kadang manusia ada juga bila ditimpa musibah dia tetap juga lupa. Hak ni kita kata musibah atas musibah. Antara sebab kegagalan manusia dalam hidup adalah bila dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dan kemudian apabila Allah memberikan kepadanya sesuatu nikmat sebagai kurniaan dari Allah, maka lupalah ia akan segala bahaya yang menyebabkannya sebelum itu merayu kepada Allah. Boleh faham? Maka lupalah dia bila Allah dah bagi nikmat, dia mula lupa kepada Allah, yang mana sebelum itu dia merayu-rayu kepada Allah. Waktu dia susah dia minta dengan Allah. Bila Allah dah bagi senang, dia lupa kepada macam mana sifat merayunya dia waktu dia susah dulu. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Kemudian dia menjadikan pula sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Tak cukup dengan tu, kadang-kadang mereka mencari Tuhan selain daripada Allah setelah daripada mereka mendapat kesenangan. Maka ini orang yang gagal dalam hidup dia. Allah Ta'ala kata, bersenang-senanglah engkau dengan kekufuranmu itu sementara waktu. Dan bagi orang yang kufur kepada Allah sekufur-kufurnya, Allah Ta'ala kata sesungguhnya engkau dari ahli neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka tidak ada jalan keselamatan untuk membahagiakan diri kita melainkan dengan jalan Quran. Dan tidak ada sebab yang menjadikan kita ni orang yang lemah dan tidak bahagia lebih daripada kurangnya iman dan jauhnya seorang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realitinya begitu. Al-Quran pun bagi tahu kepada kita begitu. Okey? Dan
fal insanu fi hali syiddati wal kurbati yahsulu indahu al-ilmu bila ilaha illallah. Manusia ni bila dia susah barulah dia tahu erti sebenar la ilaha illallah. Tapi bila dia tak tahu, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Dan seorang yang hendak mencari ketenangan dan kebahagiaan yang sebenar, dia bukan sekadar tahu ilmu semata-mata tahu. Seperti mana orang yang mana tahu merokok itu membahayakan kesihatan, tapi ramai mana orang yang memang baca pun rokok membahayakan kesihatan, tapi tetap saja dia merokok. Sebelum daripada dia datang ke IJN masalah jantung ke paru-paru, dia dah tahu dah masalah ni, merokok membahayakan kesihatan. Tapi sejauh mana orang yang tahu tu boleh menghindarkan dirinya dari bahaya? Dia bukan sekadar tahu, dia ada di dalamnya, di sebalik pengetahuan itu adalah keazaman yang sungguh-sungguh untuk dekat kepada Allah. Jadi sebab tu kita kata nak bahagia ni bukan sekadar kenal Allah, tetapi kita kena bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang orang tahu dah, sebaliknya dia buat-buat macam tak tahu. Macam orang rokok tadi, dia tahu dah rokok membahayakan kesihatan, tapi dia nak lawan diri dia untuk meninggalkan rokok tu payah. Berapa ramai orang yang tahu bahawa dia akan mati dan dia memerlukan amal soleh dia pada waktu hidup dia yang akan datang, tapi untuk dia berusaha beramal sungguh-sungguh untuk mencari pahala dan bekalan akhirat, dia kena ada kesungguhan, azam. Okey, orang tahu dia akan sakit kalau dia tak pantang, tapi bila dia jumpa makanan sedap-sedap, dia bantai juga. Pasal apa? Kekuatan rohani. Jadi sebagaimana hari ni kita datang jumpa doktor, doktor kata apa? Awak kena pantang. Bila doktor yang kata, kita pun rasa tak boleh ni, pasal doktor dah pesan, orang lain pesan lah. Tiba-tiba hari ni kita dengar bukan doktor lagi pesan, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala yang pesan bahawa nak bahagia dunia akhirat kena dengan ilmu, dan ilmu yang benar ialah dengan Al-Quran. Kalam Allah itulah rawatan jiwa kita. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala sebut banyak, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kebahagiaan dalam hidup ini kembali kepada macam mana hubungan kita, baiknya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah diri kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam mana sebenarnya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Al-Quran, dan bukan sekadar hubungan ilmu, tetapi bagaimana kita kesungguhan kita. Kalau orang dah berazam sungguh-sungguh, dia nak berpisah dengan rokok dia akan usaha sungguh-sungguh. Ketah pun tuan-tuan, aku kena tahan. Ni panggil mujahadah. Maka begitulah kita apabila kita betul-betul nak dekatkan diri dengan Allah. Kadang-kadang nak istiqamah solat 5 waktu berjamaah di masjid, payah ke tak payah? Payah. Kadang-kadang kita nak istiqamah, seminggu sekali kita nak baca Quran, atau satu hari kita nak baca Quran walaupun satu muka surat, nak istiqamah, hari ni aku baca Quran. Payah tuan-tuan. Kita kena mujahadah. Tapi semua tu kita akan dapat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu banyak kala sebut la haula wala quwwata illa billah. Banyak kan sebut la haula wala quwwata illa billah. Dan banyak minta pertolongan dengan Allah, antaranya doa selepas daripada salat atau sebelum daripada salam juga kita boleh doa, fa innaka hamidum majid. Kita boleh sebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku
dalam berzikir kepadamu, ala zikrika wa syukrika, bantu aku dalam mensyukuri nikmatmu dan bantu aku dalam memperelokkan ibadah kepadamu. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu baru dua sebab, dua subtopik yang saya bawakan pada hari ini, iaitu yang pertama, jalan kebahagiaan dalam hidup melalui Al-Quran, dan sebab kegagalan hidup seseorang juga apabila dia jauh dari Al-Quran. Insya-Allah kita akan sambung nanti dalam bab macam mana Al-Quran yang duduk hasut kita untuk buat kemaksiatan. Ada jawapannya dalam Quran. InsyaAllah kita akan baca kitab ni. Tajuk kitab Miftah Tadabbur di page. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah.